A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang kembali ke kelas online PDPR dalam mata pelajaran ibadah. Ustazah ucapkan tahniah kepada anak murid yang menghadiri kelas online PDPR pada hari ini. Okey. Alhamdulillah. Untuk hari ini, Ustazah akan membincangkan mata pelajaran ibadah iaitu dalam tajuk 3 yang bertajuk Taharah dan bahagian-bahagian air. Okey. Sebelum tu anak-anak murid boleh buka buku teks, buku ibadah, muka surat 30. Okey, baiklah. Kalau sudah bersedia, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita tanda tangan dan baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf'alaina hikmataka wa nashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey anak-anak. Okey, mari sama-sama perhatikan muka surat 30. Okey, unit 1. Pengertian dan hukum taharah. Okey, pada unit ini Ustazah akan membaca pengertian taharah. Okey, anak-anak boleh perhatikan dialog antara ustaz dan seorang anak murid yang bernama Amir. Okey, Ustazah baca dahulu, baca dan fahamkan pengertian taharah. Okey, Amir. Ustaz, apa pengertian taharah? Kemudian Ustaz berkata, pengertian taharah ialah membersihkan diri dari kotoran atau hadas. Dari segi syarak, pengertian taharah ialah membersihkan diri daripada hadas. Taharah membolehkan seseorang itu mengerjakan ibadah seperti solat dan tawaf. Kemudian Amir bertanya lagi, bagaimana caranya Ustaz? Ustaz menjawab, jom Ustaz tunjuk caranya. Okey, baiklah. Di sini di dalam slide Ustazah ni, Ustazah ada sertakan pengertian taharah. Jadi Ustazah akan bacakan. Pengertian taharah ialah membersihkan diri dari kotoran atau hadas. Okey, maksudnya taharah ni adalah kita menyucikan diri daripada segala kotoran dan atau hadas, sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. Okey, hadas besar seperti apa? Okey, seperti hadas besar seperti mandi wajib, kan? Mandi wajib tu maksudnya kita perlu kotoran-kotoran yang besar lah, maksudnya macam selepas haid. Okey, itu tadi kita tak belajar lagi. Macam haid kita perlu mandi wajib untuk kita melakukan ibadah, supaya kita boleh melakukan ibadah. Okey, jadi kotoran-kotoran contohnya kotoran-kotoran kecil, contohnya kita berhadas kecil dan berhadas besar, iaitu beristinja. Kita perlu beristinja. Itu adalah taharah, menyucikan diri. Okey, itu termasuk dalam taharah semua. Okey, jadi apa yang kita perlu ingat ialah taharah ni ialah membersihkan diri dari kotoran dan hadas. Okey, dari pengertian syarak pula, taharah ialah membersihkan diri daripada hadas. Okey, maksud hadas kat sini sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. Okey, maksudnya daripada mandi wajib, daripada istinja, wuduk, itu termasuk dalam taharah. Okey, taharah ni ingat menyucikan diri daripada hadas. Okey, ini adalah pengertian syarak adalah pengertian yang sebenar taharah. Okey. Taharah membolehkan seseorang itu mengerjakan ibadah seperti solat, puasa dan lain-lain. Okey. Jadi kita nak taharah ni untuk apa? Untuk mencucikan diri daripada kotoran ataupun hadas, supaya apa? Supaya kita boleh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Okey, itu yang kita kena faham. Taharah ni adalah untuk mencucikan diri kita supaya kita boleh melakukan ibadah. Okey, kita tengok seterusnya muka surat 31. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, tengok slide Ustazah juga. Yang pertama adalah wudu. Okey, wudu adalah salah satu cara-cara taharah mengikut syarak. Okey, contohnya kita nak solat. Okey, kita nak solat,
kita nak solat, kita nak baca Al-Quran, kita perlu sucikan diri kita dahulu. Dengan apa? Dengan beruduk. Okay, jikalau kita tidak beruduk untuk melakukan ibadah solat ataupun membaca Al-Quran, adakah solat kita sah atau tidak? Okey, hukumnya tidak sah sebab kita tak mencucikan diri dulu. Okey, jadi kita perlu beruduk. Iaitu dalam cara-cara taharah, beruduk untuk mencucikan diri supaya kita dapat melakukan ibadah. Kita lihat nombor 2, iaitu istinja. Okey, istinja adalah merupakan salah satu cara-cara taharah mengikut syarak. Okey, istinja ni apa? Okey, seperti yang saya pernah katakan sebelum ni, istinja adalah membersihkan diri daripada kotoran, membuang air besar dan membuang air kecil. Okey, selepas kita membuang air besar dan air kecil, kita perlu menyucikan diri ataupun membasuh kubul dan dubur kita. Yang itu dipanggil istinja. Okey, istinja membersihkan diri daripada kotoran yang ada pada dubur dan kubul kita. Okey. Seterusnya, nombor 3 iaitu tayamum. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tayamum? Okey, tayamum adalah gantian uduk. Okey, jikalau tidak ada air, kita perlu bertayamum, iaitu beruduk dengan menggunakan debu tanah. Okey. Tayamum adalah menyucikan diri ataupun menyapu kedua-dua muka dan tapak tangan daripada ujung sampai ke siku, menyapu debu tanah yang suci ke muka dan tangan lah. Okey, itu sahaja untuk syarat-syarat bertayamum. Okey, syarat tayamum ni nanti Ustaz akan terangkan dalam tajuk tayamum. Okey, yang penting saya tahu tayamum ni adalah gantian air uduk. Okey, kalau tak ada uduk, kita boleh menggunakan debu tanah. Debu tanah untuk mengambil uduk. Okey, itu debu tanah ni kita hanya menyapu di muka dan tangan saja. Okey, itu dinamakan tayamum. Okey, gantian uduk. Selebihnya nanti saya akan terangkan dalam tajuk tayamum. Okey, seterusnya yang keempat, okey, mandi. Mandi adalah cara-cara taharah mengikut syarak. Okey, yang dimaksudkan kat sini adalah mandi seperti mandi wajib. Okey, contohnya kita dah berhadas besar. Okey, hadas besar ni bukan membuang air besar. Hadas besar ni kita kena tahu. Hadas besar ni kita tubuh badan kita terparit dengan najis-najis besar, iaitu contohnya haid. Okey, haid bukan najis ya. Ni bukan najis, kita tergolong dalam contoh kita terparit dengan hadas-hadas besar ataupun badan kita terkena dengan kotoran lah. Kotoran-kotoran yang seperti bersetubuh, haid, contohnya apa lagi? Contohnya dan sebagainya. Nanti kita akan bincangkan dalam tajuk mandi wajib. Okey, yang kita perlu tahu adalah mandi ni adalah cara-cara taharah mengikut syarak. Okey, mandi wajib untuk apa? Supaya apa? Supaya kita dapat mensucikan diri kita daripada hadas besar, sama ada besar ataupun hadas kecil, supaya kita dapat melakukan ibadah dengan sempurna. Okey, kita nak contoh kalau kita berhadas besar, contoh kita haid. Okey, yang perempuan, yang haid ni hanya untuk perempuan ya. Okey, haid, kita perlu berhadas besar. Kita perlu mandi wajib. Okey, mandi wajib itu adalah untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jika kita berada di dalam hadas besar, jadi kita tak mandi wajib, ibadah kita tidak akan sah. Okey, jadi kita perlu mencucikan diri dengan taharah, iaitu dengan mandi wajib. Kemudian kita boleh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini selebihnya tajuk besar kita Ustaz akan bincangkan dalam tajuk-tajuk akan datang. Okey, yang kita perlu tahu adalah 4 cara-cara taharah mengikut syarak. Ada 4. Okey, yang pertama uduk, yang kedua istinja, yang ketiga tayamum, yang keempat mandi. Okey, kita ulang balik. Ada 4 cara-cara taharah mengikut syarak, iaitu uduk, istinja, tayamum dan mandi. Okey, seterusnya saya akan pergi ke slide yang ketiga. Okey, anak-anak boleh buka muka surat. Dalam buku teks boleh buka muka surat 34. Okey, iaitu kita akan bincangkan unit 2. Hukum dan dalil taharah. Okey, hukum dan dalil taharah saya baca dahulu. Hukum taharah atau bersuci adalah wajib. Okey, wajib.
Jadi seperti mana Allah mewajibkan kita beribadah seperti solat, solat 5 waktu. Jadi kita perlu mencucikan diri. Mencucikan diri untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukumnya adalah wajib. Okey, jika kita tidak bertaharah ataupun bersuci, maka ibadah kita tidak akan jadi sah. Jika kita terbalik dengan kotoran-kotoran atau hadas. Okey, Ustazah akan baca sedikit firman dari nakli Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Okey, Ustazah ulang sekali lagi. Innallaha yuhibbul tawwabin Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ustazah ulang semula. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Okey, maksudnya apa? Okey, maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan Dia menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Okey, Ustazah ulang sekali maksudnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan Dia menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dari surah Al-Baqarah ayat 222. Okey, ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah daripada surah Al-Baqarah ayat 222. Okey, insya-Allah anak-anak boleh hafal dalil ini insya-Allah. Okey, kemudian nanti Ustazah akan semak bacaan awak. Okey. Sambil-sambil tu awak boleh baca. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Okey, di mana Allah sukakan kebersihan. Okey. Allah menyukai kebersihan dan Allah suka dengan orang-orang yang bertaubat. Jadi kita perlu sentiasa menjaga kebersihan diri kita dan kita perlu sentiasa menyucikan diri kita supaya kita dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Okey. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Okey, bahagian-bahagian air. Anak boleh buka muka surat 35. Kita tengok unit 3, bahagian-bahagian air. Okey, bahagian air yang kita perlu tahu adalah 5. Ada 5 bahagian air. Okey, ada 5 bahagian air. Apakah itu, Ustazah? Kita tengok. Yang pertama, air. Okey, air mutlak. Okey, apa yang dimaksudkan dengan air mutlak? Okey. Air mutlak ialah air yang suci dan boleh menyucikan. Okay, air mutlak ni adalah air yang suci dan boleh menyucikan. Contohnya, air untuk kita ambil uduk. Okey, kita kena menggunakan air mutlak. Air yang suci lagi menyucikan. Okey, di bawah air mutlak ni ada 7 jenis air mutlak. Okey, yang tu kita akan belajar juga dalam tajuk jenis-jenis air nanti. Okey, air mutlak ni ada 7 jenis. Okey, nanti kita akan belajar. Okey, perlu tahu bahagian-bahagian air ada 5. Yang pertama, air mutlak. Okey, yang kedua, air mustakmal. Apa yang dimaksud dengan air mustakmal? Okey, air mustakmal ialah air yang telah digunakan untuk bersuci. Air yang telah digunakan untuk bersuci. Okey, contohnya, kita mandi biasalah, mandi biasa. Kemudian ada percikan air. Air daripada kolam ke, daripada mana-manalah, baldi ke. Jadi air yang daripada kolam tu kita tak boleh gunakan untuk ambil uduk. Okey, sebab apa? Sebab ia dah menjadi air mustakmal, air yang telah digunakan. Okey, jadi tidak boleh menggunakan air mustakmal. Ada hukum-hukum dekat situ, nanti kita akan belajar air mustakmal ni lebih jenis air mustakmal ni bagaimana. Okey, yang kita perlu tahu adalah bahagian-bahagian air ada 5. Kita hafal air mutlak. Yang pertama air mutlak, yang kedua air mustakmal. Okey, yang ketiga. Tengok kat sini yang ketiga. Okey, yang ketiga adalah air musyammas. Apa yang dimaksudkan dengan air musyammas? Okey, air musyammas ialah air yang terdedah kepada cahaya matahari. Air yang terdedah kepada cahaya matahari. Jadi air ini tidak digalakkan untuk mengambil wuduk. Ataupun buat air wuduk lah untuk kita menyucikan diri. Sama ada ambil air wuduk ke ataupun buat mandi ke untuk kita menyucikan diri kita. Untuk kita beribadah. Jadi dekat sini hukumnya adalah makruh kita mengambil air musyammas. Makruh ni maksudnya kalau boleh kita jangan buat. Kalau boleh kita tak perlu ambil ataupun menggunakan air musyammas ni. Okey. Seterusnya anak-anak boleh buka muka 36. Okey, yang keempat. Bahagian air yang keempat adalah air mutaghayyir. Okey, cuba sebut. Air mutaghayyir.
Okey, air mutaghayyir ialah air yang telah berubah sifatnya. Okey, seperti warnanya, rasanya, apa lagi? Bentuknya. Itu adalah air mutaghayyir. Air mutaghayyir ni contohnya contohnya seperti air kopi, air sirap, air teh, air apa-apa air lah yang contohnya macam air yang kita boleh minum. Okey, kita boleh minum dan benda tu dah berubah warna dan berubah sifatnya. Maksudnya berubah rasa, berubah warna daripada air mutlak tu lah. Okey. Jadi air ini tidak boleh digunakan untuk kita bersuci. Untuk kita mengambil uduk. Air ini suci tapi kita tidak boleh menggunakan untuk bersuci. Okey, kamu kena ingat ya. Air mutahhir adalah air yang suci. Air yang suci tu maksudnya kita boleh minum air tu. Tapi air ini tidak boleh menyucikan diri kita. Contohnya, air kopi. Contoh yang dekat gambar Ustazah bagi ni, contohnya air apa? Ais lemon tea. Ais lemon ni kita boleh minum kan? Maksudnya air tu suci, boleh minum, air suci. Tapi boleh ke kita nak ambil uduk pakai gunakan air teh ais limau ni? Tak boleh kan? Jadi dia tidak boleh menyucikan, dia tidak boleh buat menyucikan diri untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau melakukan ibadah-ibadah lain lah. Awak kena faham, suci dan menyucikan. Suci tu bersih. Menyucikan tu kita nak menyucikan diri untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya. Okey, bahagian-bahagian air yang seterusnya iaitu nombor 5, air mutanajis. Okey, apa yang dimasukkan dengan air yang mutanajis? Air mutanajis ialah air yang terkena najis. Okey, contohnya air yang dah terkena, cuba awak tengok gambar dekat dalam konteks tu, air yang terkena tai apa tu? Contohnya tai katak. Mungkin ada katak dekat dalam tu melompat, kemudian katak tu berak dekat dalam air. Katak tu berak dekat dalam air tu. Jadi air tu air najis. Jadi kita tak boleh buat untuk bersuci ataupun menyucikan diri kita. Jadi air itu adalah air yang tidak boleh menyucikan diri kita. Okey, contohnya apa lagi? Air mutanajis, air yang terkena kencing, tak kisahlah kencing manusia ke, kencing haiwan ke, berak haiwan ke, berak manusia ke, tak kisah. Yang penting air mutanajis ni tidak boleh digunakan untuk menyucikan diri kita. Okey? Air najis ni yang seperti yang macam contohlah kalau adik awak terkencing dekat kain. Kemudian kain tu awak masukkan dalam baldi. Dan baldi tu awak nak gunakan air tu untuk ambil uduk. Boleh ke agak-agaknya? Tidak boleh. Dan tidak sah sebab air tu dah dikategorikan sebagai air mutanajis. Iaitu air yang dah terkena najis. Okey, boleh faham? Okey, kita perlu hafal bahagian-bahagian air saja, iaitu ada 5. Yang pertama, kita sebut semula. Yang pertama adalah air mutlak. Okey, air mutlak. Yang kedua, air mustakmal. Yang ketiga, air musyammas. Yang keempat, air mutaghayyir. Yang kelima, air mutanajis. Jadi ada berapakah bahagian air? Ya, ada 5. Okey, kita tengok sekali lagi. Air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Maksudnya air yang suci lagi menyucikan itu adalah air yang patut untuk kita menggunakan seperti mengambil uduk, mandi, beristinja dan sebagainya lah. Okey. Seterusnya air mustakmal. Seperti yang kita sudah terangkan tadi, air yang telah digunakan. Air telah digunakan, air ini makruh untuk kita menyucikan, untuk kita buat menyucikan diri kita. Contohnya kita nak ambil air daripada kolam yang dah terkena badan kita. Contoh kita mandi kan terkena percikan. Percikan dekat baldi yang kita mandi tadi tu. Jadi air yang dekat dalam baldi tu adalah air mustakmal, air yang telah digunakan. Jadi kita tak boleh ambil untuk baik uduk. Boleh, tapi ada hukum-hukumnya kat situ. Okey. Okey, seterusnya nombor 3, air musyammas, air yang terdedah kepada matahari. Okey, air musyammas adalah air yang terdedah kepada matahari. Okey, yang keempat, air mutaghayyir. Air mutaghayyir adalah air yang telah berubah sifatnya. Contohnya dah berubah warna dan rasanya. Okey, warna dan rasanya contohnya air sirap, air kopi, air mangga, air teh, air oren, segala air yang telah berubah sifatnya tidak boleh dibuat dengan tidak boleh digunakan untuk menyucikan kita daripada untuk menyucikan diri kita untuk melakukan ibadah. Okey, seterusnya nombor 5, air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang telah terkena najis. Okey, boleh ingat?
InsyaAllah. Okay, yang perlu anak-anak ingat adalah 5 ni. 5 air ni, jenis-jenis airnya iaitu air mutlak, air musta'mal, air musyammas, air mutaghir dan air mutannajis. Okay. Okay, seterusnya. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Okay, insyaAllah. Seterusnya Ustazah nak anak-anak buat latihan dalam muka surat 37. Okay, 37 dan muka surat 32. Okay, 32 dan 37. Okay, buat latihan dekat situ insyaAllah. Okay, tu saja daripada Ustazah. Okay, apa-apa yang tak faham ataupun yang kurang jelas, boleh bertanyakan pada Ustazah ataupun PM pada Ustazah. Okay. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di kelas akan datang. Tu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.